اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Aqidatun Najin, muka surat 2 baris bawah sekali. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan namanya, nama orang yang mengarang akan dia akan muqaddimah Syekh Sanusi, Muhammad anak Yusuf As-Sanusiyu Al-Hasaniyu, nama bangsanya. Dan namanya nama orang yang mengarang akan dia akan muqaddimah Syekh Sanusi yang lebih dikenali dengan Matan Ummul Barahin. Jadi pengarang Matan Ummul Barahin, nama dia, nama pengarang Matan Ummul Barahin, yang mana kitab Aqidatun Najin ni karangan Syekh Zainul Abidin bin Muhammad. Dia menterjemahkan Matan Ummul Barahin serta ditambahkan huraian-huraian, syarahan daripada kitab-kitab Arab. Sebab Matan Ummul Barahin, syarahan dia disyarahkan oleh ulama-ulama lain dalam kitab-kitab Arabnya banyak. Jadi kitab Aqidatun Najin ni selain daripada terjemah Matan Ummul Barahin, ditambah pula atas syarah-syarah, huraian-huraian bagi Matan Ummul Barahin dalam kitab Aqidatun Najin. Yang mana kitab Matan Ummul Barahin di antara kitab yang agak masyhur. Hak matan ringkasan ilmu tauhid yang agak masyhur adalah Matan Ummul Barahin. Matan Ummul Barahin, ia agak masyhur walaupun kitabnya agak kecil, matan kecil je lah. Di syarahannya panjang. Macam terdahulu Matan Baqarah, dalam kurungan-kurungan hak kitab yang terdahulu. Kemudian syarahan dia Tabsirah, itu baru panjang. Di matan ringkas-ringkas sahaja. Contoh macam hak kitab hak semalam di Masjid Ladang tu, matan dianya Qurratul Ain, hak dalam kurungan-kurungan tu saja. Kemudian di luar kurungan tu Fathul Mu'in. Jadi Fathul Mu'in tu panjanglah sikit daripada matan tu. Kemudian Fathul Mu'in tu pula disyarahkan pula kitab I'anatut Talibin. Di kitab-kitab Arab seumpama tu, kitab-kitab Arab seumpama tu, dia ada syarahan dia pula. Kalau kitab Jawi yang ada syarahan huraian, contohnya kitab Sulam Mubtadi, saya baca di Masjid Pengadang Baru tu, kitab Sulam Mubtadi karangan Syekh Daud Al-Fatani, disyarahkan kepada kitab Kifayatul Muhtadi. Itu syarah dia. Di antara kitab Jawi yang ada syarahan adalah Faridatul Faraid. Syarah dia Umdatul Matalib. Tapi syarahan Faridatul Faraid itu kurang dikenali mana. Di antara kitab Jawi yang ada syarahan, kitab tu karangan ulama lain, dia tak panjang lah, kitab kecil. Kemudian ulama lain pula yang mensyarahkan, menghuraikan. Jadi hak nipis jadi tebal lah. Jadi hak kitab Jawi yang ada syarahan Sulam Mubtadi disyarahkan oleh Syekh Muhammad Nur, anak kepada pengarang kitab Matla'ul Badrin. Dia mensyarahkan Sulam Mubtadi kepada Kifayatul Muhtadi.
Kalau kisulam mubtadi tu je. Kifayatul muhtadi tebah. Sama dengan faridatul faraid, dia ada syarahan. Dia kitab Jawi, dua kitab tu di antara yang dikenali, yang disyarahkan. Adapun kitab Arab dia memang kalau kitab tu ringkas akan ada ulama lain pula yang mensyarahkan. Adapun kita hak Melayu ni hak rekah dah, dia nak perekah lagi pula. Kitab tu rekah dah. Kitab tak besar mana, dia buat pula secara khulasah pula, dia peringkah lagi. Walahal kitab yang kecil-kecil, yang ringkas-ringkas ni, dia tidak ada huraian. Dia tidak ada huraian. Yang boleh baca adalah orang yang kemah lah. Orang kemah baru boleh baca. Kalau kemah juga, tapi tak kemah mana, dia kena baca kitab besar-besar. Sebab kitab besar-besar ni huraian dia banyak. Huraian dia banyak. Kita sebalik, saya tak apa pandai mana, ambil kitab kecil sudah. Oh, nyakit ambil kitab kecil. Sebab dia rekah sangat. Ambil kitab kecil rekah. Tiba-tiba dia kata, saya tak berapa boleh mana, ambil yang kecil. Tak berapa boleh mana, ambil yang besar. Tak, bukan. Dia kitab besar ni, dia huraian dia panjang. Syarahan dia panjang. Jadi menolong hak dalam kitab-kitab kecil. Apabila ambil kitab kecil, yang tak berapa kemah, tu bik hukum pekoh pelik-pelik. Hak kita duk ngaji tu. Hukum pekoh tu bik pelik-pelik tu. Apa tu? Dia ambil kitab kecil yang mana dia tak kemah. Akhirnya kitab kata lain, dia faham kod lain. Kitab kata lain, dia faham kod lain. Sebab apa? Sebab kitab tu ringkas. Kalau kita yang ada syarah, kita tebal, dia menghuraikan balik. Ni sebagai contoh pekoh. Biasa orang tanya, imam takbir solatnya 2 kali, Allahu Akbar, kemudian selesai Allahu Akbar. Ni bukan sembahyang raya, ni sembahyang raya 7 kali takbir. Allahu Akbar, kita pun makmum nak turut dah. Tiba-tiba dia Allahu Akbar, takbir 10. Dia kata dalam kitab, bila takbir 2 kali, maka takbir yang kedua membatalkan takbir yang pertama. Maknanya takbir kedua pun batal tak? Dia kena takbir yang ketiga. Takbir ganjil baru sah. Pertama, takbir yang ketiga, takbir yang kelima, tu baru sah. Jadi sekarang ni takbir 2 kali sahaja. Takbir tiganya tidak ada. Maka takbir yang kedua tu membatalkan takbir yang pertama. Maka takbir kedua pun batal tak? Mana kena takbir yang ketiga barulah sah solat. Tiba-tiba tidak, imam hanya takbir 2 kali, lepas tu senyap. Lepas tu macam mana tu? Dan kitab kata takbir 2 kali, takbir yang kedua membatalkan takbir yang pertama. Setakat tu je kitab. Tapi kalau kita buka kitab yang lebih besar, contohnya kitab Sabila ke, hak jari besar tu, dihurai dalam tu. Mana takbir yang pertama comel dah. Comel dah takbir yang pertamanya. Okey dah. Niat pun cukup dah. Tapi semangat nak semayang ni, nak takbir pula sekali lagi, nak masuk pula sekali lagi, biar 2 kali masuk. Barulah takbir yang kedua membatalkan takbir yang pertama. Ada balas tu? Ada ke? Allahu Akbar, comel ni. Memang nak takbir ni, buat molek dah niat, tapi nak semangat Allahu Akbar, masuk pula sekali lagi. Ada gitu? Sudah tanya tu imam, apa takbir 2 kali? Nak masuk sekali lagi, kong lalu kepala dia. Tak ada gitu. Dia Allahu Akbar, tak ada masalah tu. Ada masalah. Mana takbir yang pertama tu niat dia ada masalah. Mana takbir tu tak jadi. Takbir yang kedua, takbir kedua tu takbir yang pertama. Takbir yang pertama dia sudah tak ada dah. Sebab apa? Memang takbir pertama dia tak jadi dah niat. Bahkan kalau takbir pertama dia dah niat, dia tak puas hati, dia niat nak keluar balik, takbir pertama pun terbatal lah. Sebab dia niat keluar balik. Tapi niat niat keluar balik daripada solat, berhenti solat tanpa ada perkara yang dibenarkan pada syarat, haram. Tapi nak ceritanya bila dia takbir pertama dia tak ambuh. Dia rasa tak puas hati niat. Mana takbir pertama sudah tidak ada. Sebab dia sudah niat keluar daripada solat.
Niat dia keluar dari solat takbir pertama tak ada. Jadi mana takbir kedua tu takbir pertama. Gitu hok berlaku takbir dua kali. Maka takbir kedua tu takbir pertama. Mana takbir dua kali tak ada apa-apa pun. Dah tu kitab kata tak boleh. Kitab tu rekah. Ambil kitab besar sikit dia orang macam mana. Boleh jadi bawa salah faham. Kerana kitab tu kitab kecil. Bukan kitab tu salah. Sebab itulah kitab-kitab kecil matan-matan disyarahkan. Jadi matan Ummul Barahin dia banyak syarahan-syarahan dia. Jadi Syekh Zainul Abidin selain dia berterjemah matan Ummul Barahin, ditambah pula dengan huraian-huraian. Sebab tu jadi panjang. Sebab tu kitab jadi tebal. Jadi matan Ummul Barahin walaupun kecil jirimnya yang terdahulu, tapi kitab ni kitab yang paling comel kata Syekh Zainul Abidin. Daripada kitab-kitab tauhid, di antara kitab eloknya adalah matan Ummul Barahin. Tambahan pula terdahulunya orang yang mengarang akan dia tu wali Allah dengan tiada syak. Wali pula pengarang. Mana apa pengarang selain daripada ulama, bahkan mereka dia bahkan di kalangan aulia illah. Ada ulama tidak aulia illah. Ada yang bukan ulama tetapi aulia illah. Bukan ulama dengan makna orang alim besar, tapi alim fardu ain itu semua orang sama je, tetap ada tu. Dia setakat ilmu dia je, ilmu tu amal dia je sampai naik maqam aulia. Tapi pengarang ni ulama pun dia, aulia illah pun dia. Tetapi kebanyakan ulama muktabar terdahulu, mereka lah ulama, mereka lah aulia illah. Kebanyakannya ulama-ulama yang terdahulu, imam-imam yang terdahulu, selain daripada mereka adalah ulama, mereka juga aulia illah. Jadi pengarang kitab ni adalah wali Allah Subhanahu wa taala, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kemudian siapa wali Allah tu? Waktu macam sebut minggu lepas lah. Orang yang mengenal wali Allah adalah wali Allah juga. Sebagaimana disebut melepas, orang yang mengenal, mengetahui seseorang tu berilmu atau tidak adalah di kalangan orang yang berilmu. Orang yang berilmu baru dia boleh nilai. Oh, dia ni dalam ilmu dia ni. Sebab apa? Orang tu orang yang berilmu. Adapun kita orang awam ni, tinggi ilmu dia. Nilai kat mana tinggi? Sedap bunyi. Tu sedap cakap. Macam mana kita nak nilai ilmu dia tinggi? Samalah dengan ilmu dunia. Ilmu dunia pun sama. Siapa yang nak nilai doktor ni memang hebat? Siapa? Pesakit? Ke siapa? Dia nak selain daripada dia ada CJ, dia pakar ke apa ke? Siapa yang boleh angkat doktor ni memang hebat? Siapa dia? Bukan sama-sama bidang dia lah. Sama-sama bidang dia. Kalau kita ni jual kita kata doktor tu hebat. Kalau tak belakang kita, doktor tu tak jadi. Itu hilang kitanya dah. Dan siapa yang nak menilai dia ni orang yang memang bijak dalam bidang tu. Orang yang bidang tu juga. Jadi nak mengenal seseorang tu berilmu, orang yang berilmu juga. Nak kenal seseorang tu aulia illah, wali Allah, dia pun wali Allah juga. Itu je. Lepas tu siapa? Serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hak mengaku dakwa masuk YouTube tu, tu bubuh je lah. Tapi yang kata apa tu marah dem. Tu biar ke dia lah tu. Nak tu bahagian dia nak ke dia. Cuma kadang-kadang ada tanya, Ustaz, wali ke tak? Alah, yelah, orang lelaki ni mudah je jadi wali. Kata puang tak ada harapan nak jadi wali. Orang lelaki mudah nak jadi wali. Anak puang besar jadi wali kan? Orang puang tak ada bahagian nak jadi wali. Boleh apa yang dia wali? Anak puan besar nak dia wali. Orang lelaki lah dia wali. Wali nikah. Kan? Tapi dalam kitab kita ni ada ni, kitab kita ni. Wali-wali. Saya ada tanda kat ni. Muka surat 76. Cerita wali malam sikit. Surat 76. Kalau Rumi tu minta maaf
Buku surat dah cuba cari dah lah. Hak Rumi tu nak cari musak 76 lah, tak jadi, bukan. Amal pakai Rumi. Amal. Dia duduk di bawah tajuk dalil Rasul bersifat dengan benar. Boleh kat gitu ya. Cerita bab wali ni dia duduk di bawah tajuk dalil Rasul bersifat dengan sidik. Di belakang tak tulis tu. Di sebelah belakang tu kan dia tengok di tajuk belakang. Tengok di tajuk belakang. Dalil Rasul bersifat dengan benar. Jumpa ni? Belakang tu. Belakang tu. Sifat wajib bagi Rasul, kemudian sifat mustahil bagi Rasul, kemudian barulah dia masuk kepada dalil Rasul bersifat dengan sidik. Tak jumpa? Ada? Besar berapa? 351. Itu dalil Rasul bersifat dengan sidik. Ke ada tajuk wali situ? Tajuk wali? 351. Dia buat tajuk gitu. Tajuk kan betul ni? Wali Allah ya? Berapa ni? 351 Rumi. Jawi Musab 76. Baru yang kedua tu. Yang kedua daripada atas. Ketiga, karamah. Ni cerita 8 perkara yang mencari adat. Sebab dalil Rasul benar sidik adalah mukjizat. Mukjizat tu dalil kata Rasul benar. Sebab mukjizat tu Allah Ta'ala lakukan di Rasul. Jadi Rasul yang mengaku di Rasul, mana bukti awak Rasul? Maka kaumnya minta bukti. Buktinya Allah Ta'ala perzahirkan di Rasul akan mukjizat. Jadi mukjizat tu seolah-olah Tuhan kata, ya, dia ni Rasulullah. Mana? Tu berlaku mukjizat di dia tu. Jadi macam Allah kata bahawa dia sebenar. Sebab Allah Ta'ala nyatakan di Rasul akan mukjizat. Jadi mukjizat itulah dalil Rasul benar. Dalil Rasul bersifat dengan sifat sidik. Kemudian mukjizat ni perkara yang mencari adat yang nyata pada Rasul. Yang nyata. Dan kitab ni pun samalah. Mukjizat adalah yang nyata pada Rasul. Faham tak? Bukan Rasul yang lebih bekas. Mukjizat nyata pada Rasul. Sebab tu dia karamah, iaitu yang nyata pada awliya illah. Yang nyata sahaja. Bukan awliya illah yang lebih bekas. Rasul sama, awliya illah sama, adalah makhluk Allah. Makhluk Allah tak bekas sama sekali. Sebab itulah dalam kitab ni mukjizat yang nyata pada Rasul. Sama-sama kitab mukjizat yang zahir pada Rasul. Karamah yang zahir pada awliya. Bukan kata tungkat Nabi Musa yang bekas, tidak. Bukan tungkat Nabi Musa yang bekas. Apa yang berlaku tu semuanya perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma Tuhan perzahirkan di tukat Nabi Musa AS. Tapi bukan tukat tu yang bekas. Sebab itulah kita dijaga yang nyata pada Rasul, itu mukjizat. Karamah yang nyata pada awliya, yang nyata. Perkara mencari adat yang nyata pada awliya illah. Jadi perkara mencari adat dalam kitab ni didatangkan 8 nama. 4 yang sebenar, 4 yang sesat. Di antara yang sesatnya adalah istidraj. Istidraj ni perkara yang mencari adat yang nyata pada orang Muslim yang fasik. Orang Islam tapi fasik dia ni. Contoh fasik mana? Mengekali jahil fardu ain, itu orang fasik. Sebab jahil fardu ain dosa besar. Mengekali jahil fardu ain, dia kalau sebut mengekali, dosa kecil jadi fasik dah. Dia dosa besar, mengerjakan dosa besar satu kali, fasik orang tu. Adapun dosa kecil mengekali, maka fasik dia kalau mengekali. Adapun jahil fardu ain, mengekali dosa besar, double fasik lah kita kira.
Kadang-kadang kita macam mana dengan imam yang fasik. Banyak punca menyebabkan jadi fasik. Contohnya bukan hanya kerana dia makan riba, itu fasik. Di antara puncanya jahil fardu ain. Dia ngaji Quran, boleh jadi imam, akidah dia kemah ke tak? Fardu ain akidah mengaji ke tak? Fardu ain fiqh belajar ke tak? Kemudian nak berjemaah, wajib fardu ain kena tahu hukum hakam berjemaah. Fardu ain tasawufnya macam mana? Mengekali jahil fardu ain fasik. Tiba-tiba orang Islam yang fasik ni fardu ainnya jahil, dia pun wa amma, dia nak berlaku benda pelik. Banyaklah benda pelik, benda mencari adat. Mana mencari adat? Contohnya tahu perkara yang akan berlaku kemudian hari. Itu benda biasa ke tu? Benda adat ke tu? Benda biasa. Tahu benda yang akan berlaku di kemudian hari. Itu dipanggil mencari adat. Tahu benda ni hak tersembunyi dalam hati seseorang. Itu benda yang adat, benda kebiasaan. Itu benda yang luar biasa, mencari adat. Dia tahu dalam hati seseorang. Mari berjumpa dengan dia boleh tahu dah. Mari tu apa tujuan. Dan dia boleh tahu dalam perjalanan mari itu apa masalah yang timbul. Ini semua panggil apa? Perkara mencari adat. Cari adat lah tu. Tiba-tiba orang tadi dia tidak ada belajar ilmu sihir. Dia tidak bersahabat dengan jin contohnya. Kalau dia bersahabat dengan jin, jin yang akan beritahu dia. Orang ni mari tadi tengah jalan, dia ada jerembung dengan apa-apa. Dia ada masalah apa-apa tengah jalan. Itu jin yang beritahu. Itu dia belajar ilmu sihir. Dia tidak ada belajar ilmu sihir. Tapi dia dah tahu perkara yang seumpama ni. Adakah dia di kalangan awliya illah? Tidak. Dia orang fasik sebab dia jahil ilmu fardu ain. Tapi dia wa amma, Tuhan pun beri benda pelik. Itu dia panggil istidraj. Tuhan nak beri, nak permua. Istidraj dia panggil permua. Ambil. Beramal, belajar tak? Belajar dulu nak beramal. Tak. Dan keadaan derhaka pasik dia amal sunnah. Amal sunnah ambil. Tapi dia niat dia apa belajar ni? Nak jadi tok keramat. Kata tok keramat. Nak jadi tok keramat. Nak tahu benda pelik. Dia tu penyakit rohani belaka tu. Tu tak jujur belaka dia panggil. Dia ada matlamat lain. Tapi dia bukan masalah jujur tak jujur. Dia jalanan salah dah. Jalanan dia salah dah. Hak jalanan sebenar ni. Orang jalanan sebenar, ilmunya cukup, wa tujuan dia nak jadi wali, nak jadi tok keramat. Tu pun dipanggil orang yang penyakit rohani. Syariat tak salah. Depa syariat tak ada salah. Kita nak jadi tok keramat tak ada salah. Dia sebuah syariat. Tapi ni sebuah kesucian. Orang panggil otak jujur. Jalanan dia betul ni. Tapi kalau jalanan itu tak betul, ilmu fardu ain pun tak ada, tu dak pakai awal-awal. Tapi oleh kerana dia nak benda pelik, Tuhan pun beri benda pelik ke dia. Biar dia berasa, aku wali dah learning. Berapa Tuhan beri gitu? Dia ada kau sesak, mati, habis. Nanti panggil istidraj. Biasa tu guru terjemah dengan permua. Permua ni beri dah munak sangat kan ambil. Orang yang ikut dia pula, teguh aku jadi wali dah. Dia pakai jember. Faham tak? Dia panggil apa? Istidraj. Ini ditakuti. Biasa tu buat misal istidraj ni ginilah. Macam contoh ayam. Kalau ayam kampung sebelah malam dia tak makan sebab gelap, tak nampak. Tapi kalau ayam daging, dia buka lampu. Jadi boleh makan siang malam. Boleh makan seumur ayam daging. Jadi kalau tengok situ macam tuang dia sayang pada ayam daging, ayam kampung tuang tak sayang. Sebab apa? Gelap siapa tak nak makan, tak boleh, tak nampak. Tuan dia makan ayam daging ni sebab apa? Tuan dia kasih, tak nak jual. Gitu. Beri nak segemuk, nak jual. Hanya beri benda pelik, ambil munak sangat. Pemasa neraka. Sebab mu sesak jalanan, pasik. Nak benda pelik, nak ambil. Itu dia panggil istidraj. Adapun karamah berlaku nyata pada aulia. Tu karamah. Perkara yang mencari adat yang berlaku pada aulia. Aulia tu siapa? Dan erti aulia illah itu orang yang mengerjakan suruh Allah,
dan menjauhkan larangannya, mengerjakan suruh Allah dan menjauhkan larangannya. Kita nak mengerjakan suruhan Allah. Apa suruhan Allah? Ilmu. Nak menjauhkan larangan. Apa larangan? Ilmu. Yang pertama, tetap ada ilmu dan mengetahui ia akan sekalian yang halal dan yang haram daripada perkataan dan perbuatan dan i'tiqad dan minuman dan pakaian dan pendengaran dan penglihatan dan pencium dan penjabat. Bukan pejabat tu, penjabat ni deria sentuh, dan perjalanan dan perasa dan pertiduran dan lainnya daripada segala kelakuan. Makna dia tahu belaka ni dalam bab syariat. Dia tahu belaka dalam bab syariat. Apa perkara, perkataan pun dia tahu. Hak syariatnya, hak halal haramnya mana perkataan, hak halal haramnya mana hak daripada perbuatan, hak i'tiqadnya pula. I'tiqad, mana i'tiqad yang sebenar, mana i'tiqad yang tidak sebenar. Mengetahui ilmu. Dan berperangai pula dengan segala perangai yang baik-baik, dan meninggalkan dunia melainkan sekira hajat yang tunai, dan selama-lamanya musyahadah dan muraqabah kepada Tuhannya pada siang dan malam, pada tiap-tiap sekian waktu. Ini awliya illah. Yang pertama, syariat susah. Dia mengetahui segala hukum hakam, segala perkara dia tahu. Hak asah dia lah. Segala ni bukan segala jadi ulama', bukan. Maknanya hak bak asas-asas pegangan kemah, bak asas-asas perintah syariat zahir kemah, hak bak suruhan larangan hak syariati pun dia mengetahui. Kemudian dia beramal dengan kewajipan pun tu, kemudian dengan amal-amal yang sunat sampai naik sampai maqam musyahadah muraqabah, atau sampai maqam aulia. Tapi nak naik maqam aulia, dia mesti syariat kena selesai. Tanpa ada ilmu syariat, orang tu orang yang fasik. Wa amal tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berlaku benda pelik, itu istidraj, itu bukan karamah. Jangan buat mudah-mudah. Berlaku benda pelik, karamah. Berlaku benda pelik, karamah. Itu salah faham. Ni dalam kitab kita ni 8 nama perkara mencari adab. 4 yang sebenar, 4 yang tidak sebenar. Hak sebenar mukjizat, irhas, karamah, maunah. Yang sesatnya sihir, istidraj, syu'uzah, kemudian dia panggil ihanah. Dia ada 4 nama hak perkara mencari adab yang sesat. Bukan semua perkara mencari adab tu karamah. Ini salah faham. Dia karamah ataupun maunah ataupun istidraj. Maunah perkara mencari adab, berlaku kepada orang yang tak sampai maqam aulia. Dia orang yang soleh, orang syariat biasa-biasa, terkadang Tuhan lakukan diri bukan mencari adab, itu panggil karamah. Sebab tak sampai maqam aulia, dia panggil maunah. Itu lain. Tapi maunah nak sebenar, tapi tak panggil karamah. Dia orang soleh, orang baik-baik, tapi biasa je lah. Dia tidak ada kedudukan tinggi di sisi Allah Ta'ala, tapi berlaku benda pelik di dia. Itu dia panggil maunah. Itu sebenar. Bukan maunah Bukit Sauk ni. Bunyi maunah nu. Ingat tak maunah Bukit Sauk? Ingat? Kita ingat dah. Ke Melayu mudah lupa. Jangan jadi Melayu mudah lupa, makan dia orang. Orang lain nak cari orang hak Melayu mudah lupa. Kecek terang-terang atas darat. Itu Melayu mudah lupa orang panggil. Kecek tipu atas darat. Apa? Tipu apa? Hak tipu terang-terang. Atas darat kering. Dia tipu atas darat kering. Molek-molek ada Melayu mudah lupa. Atas darat kering dia tipunya. Mengonek. Apa dah mengonek? Lejengnya lah. Bodoh ke diri.
Hak tu maunah nu hak kisah. Ni maunah bukan mencari adat yang berlaku bukan pada aulia ilah. Orang soleh, orang syariat biasa-biasa. Orang awam je. Orang awam, orang biasa-biasa. Berlaku benda mencari adat. Itu dia panggil maunah. Bukan karamah sebab dia bukan aulia ilah. Tapi dia orang bukan orang fasik. Bukan orang fasik tapi orang awam, mana syariat dia biasa-biasa gitu je. Tapi berlaku benda pelik dia. Contoh kita katalah dia kena kejar di rimah contohnya, sampai masa rebah dah dia ni tak ada dah, tapi dia orang awam, hati ni tak solid pergantungan kepada Allah. Orang awam ni banyak pergantungan kepada asbab, kepada makhluk, orang awam. Tapi pada masa dia rebah tu memang dia, hati dia masa tu solid Allah je. Ni sampai tahap tu tak ada orang dah. Dia rimah je, dia rebah dah. Jadi kira-kira tak ada dah. Hati dia solid mengharap pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Rimah ni mari malam apa ada apa dah. Tiba-tiba rimah tu pusing lagi. Tak jadi makan. Bukan mencari adat. Mencari adat. Ada. Kalau boleh buat rakaman tu. Oh, viral tu. Ni tak ada lah. Ni dalam tas seorang ni. Dia ada ilmu apa tu? Dia ada ilmu sihir. Dia tidak ada ilmu sihir. Dia aulia illah, karamah. Dia bukan aulia illah. Lepas tu mencari adat, itu dia panggil maunah. Pertolongan daripada Allah kepada orang awam-awam biasa je. Tapi bukan orang fasik. Kalau berlaku perkara mencari adat pada orang fasik, pada orang kafir, itu dia panggil istidraj. Jadi dia ada 8 nama perkara yang mencari adat. Sebab tu dalam kitab kita hakikah, perkara-perkara mencari adat bukan satu perkara yang diwar-warkan sangat. Sebab apa? Sebab bagi mereka yang mereka tuntut bukan karamah dengan makna perkara yang mencari adat. Yang mereka tuntut adalah karamah dengan makna istiqamah, tetap hati bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu hak mereka nak. Kita istiqamah tetap atas ketaatan. Orang maqam aulia illah dia nak istiqamah tetap hati bersama dengan Allah, nafas demi nafas, saat demi saat. Itu yang mereka nak. Karamah tu yang mereka nak, istiqamah tu. Bukan karamah dengan makna perkara yang mencari adat. Sebab bagi mereka timbul di hati nak perkara yang mencari adat, dikira orang tu orang yang sudah tidak jujur dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada tujuan ada tujuan lain. Sebab itulah Abu Yazid Al-Bustami, Sultanul Arifin, ketua kepada aulia-aulia illah. Apabila seseorang cerita kepada Abu Yazid Al-Bustami ada sianu seseorang, mana dia ni pelik, boleh berjalan atas air. Jawab Abu Yazid Al-Bustami, tidak pelik, tidak ajib, tidak pelik. Ikan sepanjang masa berada dalam air. Lepas tu diceritakan kepada Abu Yazid Al-Bustami, ada seseorang boleh terbang atas udara mencari adat. Kata Abu Yazid Al-Bustami, tidak ajib, tidak pelik, burung terbang atas udara sepanjang masa. Lepas tu dicerita pula ada seseorang Tuhan pelipatkan bumi kepada dia, selangkah sampai pada satu tempat yang jauh. Kata Abu Yazid Al-Bustami, tidak ajib, tidak pelik, syaitan timur ke barat sekelip mata. Apa pengajaran daripada jawapan Abu Yazid Al-Bustami? Bukan menafikan perkara yang mencari adat. Itu semua perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan perkara yang mencari adat yang dipanggil karamah di antara perkara yang wajib kita i'tikad. Selain daripada kita wajib i'tikad berlaku mukjizat kepada Rasul, kita wajib juga i'tikad berlakunya karamah. Tapi pengajaran daripada jawapan Abu Yazid Al-Bustami, perkiraan bukan perkara tu, bukan perkara pelik-pelik itu. Itu semua dikira perkara dunia sahaja. Kalau Tuhan kurnia kepada aulia illah, itu sebagai kemuliaan serta ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang Allah Taala kurniakan kepada aulia illah
tahu rahsia-rahsia hati, tahu penyakit-penyakit yang ada, boleh menyembuhkan penyakit. Tapi menyembuhkan penyakit bukan aulia illah, hanya nyata pada aulia illah. Tiba-tiba dia pengguna waktu, akhirnya duk tupu kepada perobat orang. Dengan Tuhan putus hubungan. Mana apa ni? Gagal dengan ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa tak? Hak ni hak sebenar ni. Hak tak sebenar pun boleh perobat orang kau. Faham tak? Jangan salah faham ni. Jangan salah faham. Perkara mencari adat, termasuk boleh tahu penyakit, boleh perobat orang, tanpa ada pelajaran sebelum ni, tak belajar bab perubatan, tiba-tiba dipandang, itu perkara yang mencari adat. Terkadang sihir, terkadang istidraj, terkadang karamah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tergendala separuh jalan dah, sebab dia hanya tupu kepada hak tugas, tugas dunia dia panggil. Tapi kalau orang yang lepas daripada ujian seumpama tu, dia tetap hadap Allah Subhanahu wa ta'ala, hak kurnia Allah diterima, itu adalah kemuliaan daripada Allah. Tapi bukan perkara tu yang mereka tuju. Ni kita ingat baik ni, kita orang Melayu tak boleh benda mencari adat dikira karamah belaka. Jadi nak nilai tu kok mana. Sebab tu Abu Zaid Al-Bustami jawab seumpama tu, bukan perkiraan. Sebab itulah di kalangan ulama-ulama muntabar, bahkan di kalangan sahabat-sahabat radhiyallahu anhum, banyak perkara mencari adat, banyak perkara yang mencari adat, tetapi kurang diwar-warkan. Sebab apa? Sebab yang kita nak daripada mereka adalah Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang berlaku pada sahabat karamah-karamah diceritakan koda-koda saja. Yang berlaku pada orang-orang soleh terdahulu, karamah-karamah diceritalah koda-koda. Tapi yang kita duduk titik beratnya adalah Al-Quran dan hadis yang mereka bawa sampai kepada kita. Hak tu yang kita kira. Hak tu yang kita kira. Ni jangan mudah-mudah lah. Jadi yang pertamanya mengetahui bab halal haram daripada segala perkara yang berkaitan dengan asas-asas agama. Kemudian barulah pergi kepada amal sunat. Amal wajib tetap dah. Amal sunat akhirnya sampai ke maqam musyahadah. Mana musyahadah? Mana sepanjang masa, sa'ah demi sa'ah, napah demi napah, hati hanya bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tiada mengapa zahirnya serta makhluk, walaupun zahir bersama makhluk. Maka jikalau diperoleh segala sifat itu, maka orang itu waliullah dan arif billah. Tu panggil waliullah dan arif billah. Sekarang ni nama arif billah depan boleh ni. Arif billah. Biasa dengar tak arif billah? Apa dia arif billah? Hidup-hidup gitu orang dia. Arif billah. Kita biasa arif billah ni ulama-ulama muktabar, ulama-ulama ahli sufi. Arif billah nama sekian-sekian. Hak sudah tidak ada. Sekarang ni arif billah nama orang yang tengah-tengah hidup. Arif billah, patut ada nama di hujung. Apa dia arif billah? Ni. Maka orang itu waliullah dan arif billah. Waliullah dan arifun billah. Apa dia waliullah dan arifun billah? Apa dia arif billah? Arif billahnya apa makna? Apa makna arif billah? Orang yang mengenal Allah. Lepas tu kita mengenal Allah. Dalang ke tahu? Dalang ke tahu? Tinggi sikit je. Mana kita rendah sikit daripada dia. Kita biasa, lepas tu dia tinggi sikit. Dah kalau tinggi sikit, kejap kita sapa kat dia. Dah tengok dia tinggi sikit. Tinggi sikit. Arifun billah, orang yang makrifah dengan Allah
Subhanahu wa ta'ala. Makrifah di sini bukan makrifah permulaan agama. Ini makrifah khasah. Makrifah dengan nur, makrifah dengan zauq, makrifah dengan wujdan. Siapa? Maqam awliya. Mana kalau kita dia arif billah, awliya lah dia tu. Hak kita arif billah, kita mengenal Allah, makrifah. Hak i'tiqadi itu pegangan. Hak tu permulaan agama. Kemudian antara mengenal Allah, hak syariat fardu ain, dengan arif billah tu bukan kata tinggi sikit, bukan. Dan kita hikam syattan baina man yastadillu bihi wa man yastadillu alaihi. Syattan dengan mana bang udah. Jauh perbezaan antara mereka yang mengenal Allah dengan Allah sendiri, dengan orang yang mengenal Allah berdalilkan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jauh perbezaan antara orang yang mengenal Allah dengan Allah, dan antara orang yang mengenal Allah berdalilkan ada makhluk asar kejadian Allah Subhanahu wa ta'ala. Jauh perbezaan. Ini makrifah permulaan agama. Itu makrifah kemuncak agama. Itu sampai makam haqiqah. Di tengah ada makam tariqah. Makam syariah panjang pula ceritaan dia. Kalau makam syariah pun tak lulu, nak naik makam tariqah macam mana? Makam tariqah panjang perjalanan dianya. Segelintir yang dipilih Allah sampai makam haqiqah. Itu makrifah di sini. Beza antara kita orang syariah awam dengan awliya illah. Bukan kata tinggi sikit, bukan. Kita makrifah dengan i'tiqad, berpegang. Tapi hati kita lalai, lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada salah apa-apa pun syariat. Hak makrifah peringkat ni musyahadah dengan Allah. Sini dia kata siang, malam dan pada sekalian waktu. Makna dia musyahadah, memandang Allah napah demi napah, sa'ah demi sa'ah. Sekelip mata sahaja lupa akan Allah, seolah-olah pegang cawang terlucuk, walaupun sekelip mata cawang tu akan jatuh, hancur lebur. Lupa kepada Allah walaupun hanya sekelip mata. Dosa yang amat besar, tapi bukan dosa syariah, dosa kedudukan, dosa maqam. Mereka menghukumkan mereka sudah riddah, sudah murtad. Bukan murtad syariah, murtad agama, murtad maqam. Sebab murtad ni asal makna lughah terbalik. Apa makna terbalik? Makna dia maqam tinggi dengan Allah, kemudian dia jatuh satu tangga, dia pun bertaubah kembali, dia pun akan naik balik. Mana apa? Murtad maqam, murtad kedudukan. Jangan duk cerita kata murtad agama sebab lupa ke Tuhan, syirik kafir, punah rana. Jangan. Ini yang duduk baca-baca kita haqiqah. Kalau tidak betul-betul mahir. Bukan tidak ada pengajian di Terengganu kita. Lupa kepada Allah, kafir. Saya biasa tanya dalam kelas, apa hukum lupa kepada Allah? Ada jawab, kafir Ustaz. Ada jawab, dosa besar Ustaz. Lupa kepada Allah. Walhaq orang awam memang lupa dengan ingat, kebanyakan masa lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ingat pun ingat kepada hukum hakam. Kenapa? Kerana kita nak syurga, kita takut ke neraka. Kalau nak kisah sebenar, ingat pada hukum hakam kerana nak syurga, itu bukan ingat kepada Allah. Ingat kepada kerja, nak upah. Ingat pada larangan, takut ke neraka. Ingat pada Allah, tidak. Ingat kalau dakwah ni kena hukum kayak gini, neraka. Bukan ingat pada Allah. Tapi syariat itu kewajipan kita. Ingat akan hukum hakam Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana yang diwajibkan kepada kita, mana yang diharamkan mudah, hatu kita wajib kena ingat. Tapi sebenarnya kita bukan ingat kepada Allah, kita ingat pada perintah Allah kerana kita nak upah. Jadi kita dengan Allah ni bukan umpama hamba yang sebenar, tapi panggil hamba lah ni sebuah syariat. Tapi bukan hamba yang sebenar. Kita dengan Allah ni umpama pekerja dengan majikan. Tak ada pekerja dengan majikan. Kita buat kerja bukan kerana kita beri sangat kepada majikan kita.
Menyampuh kita kata. Menyampuh tau. Meluah. Tapi kenapa kerja? Nak upah. Itu je lah. Kenapa buat ta'at? Nak syurga. Itu umpama majikan dengan pekerja, bukan hamba dengan tuan. Kalau hamba dengan tuan, dia hanya buat perintah tuan dia, tanpa dia perlu kepada upah-upah. Tuannya hanya beri makan ke dia, beri pakar ke dia, beri tempat tinggal ke dia. Beri pakar pula syarat nak meringankan ni belanja tuan sampai ke aurah dalam solat perempuan hamba macam lelaki saja. Sebab apa? Kalau kena pakar macam perempuan merdeka, pakar baju semayah tutup habis, belanjanya besar. Maka aurah perempuan hamba dalam solat macam lelaki saja, antara pusat dan lutut. Tapi bukan boleh gitar di semayang. Jangan salah faham ni. Sebab kalulah kata baju semayang tu macam perempuan merdeka, tambah pula kalau perempuan merdeka sekarang, baju semayang berapa harga? Nah, berapa harga sekarang ni? Pakar hok mahal-mahal. Comelnya Mak Haji. Ni mari mana ni? Vietnam tau. Ke mana? Hok mahal-mahal tu mana? Indonesia. Oh, no, jalan. Ni baju mahal. Gitu lah ni. Jadi nak mengurangkan belanja tuan, aurah dalam solat bagi perempuan hamba hanya setakat antara besar dan lutut. Hamba nak apa? Tak ada apa-apa. Di setakat makan, pakar, kodok-kodok dan tempat tinggal tu je. Tak ada apa-apa. Itu hamba dengan tuan. Sama juga orang yang benar-benar hamba Allah Subhanahu wa taala. Dia buat ibadah kerana dia hamba. Allah perintah. Tak. Nak upah ke? Nak syurga? Tak. Dia kerana Allah semata-mata. Tetapi sampai maqam ni radhiyallahu anhum wa radu'an. Tak ada apa tu. Kalau sampai kedudukan ni, Tuhan redha, syurga lapis atas. Jangan salah faham ni. Ada orang salah faham, dia kata orang tasawuf tak mahu syurga. Tu dia salah faham. Tak mahu syurga. Kalau tak mahu syurga, di hari akhirat ada dua tempat. Satu syurga, satu neraka. Kalau tak mahu syurga, mana nak neraka? Dia salah faham. Bukan dia tak mahu ke syurga, tapi dia nak redha Allah Subhanahu wa taala. Di basirah mereka tidak ada makhluk. Yang ada hanyalah Allah. Mereka sampai maqam musyahadah. Bukan buat-buat ni. Di basirah mereka tidak ada makhluk. Syurga makhluk Allah, neraka makhluk Allah. Di basirah mereka tidak ada makhluk Allah. Yang ada hanyalah Allah, hanya redha Allah Subhanahu wa taala. Itu hak kedudukan sebenar. Tapi ni sebuah syariat, tak ada apa-apa pun kita nak syurga. Ikhlas ijma' ulama. Orang nak wa amal, nak pahala syurga, ikhlas ijma' ulama. Ada dalam kitab Hikam terjemahan Tengku Pulau Manis. Orang wa amal nak pahala, kemudian nak syurga, ikhlas ijma' ulama. Tapi ikhlas peringkat mukhlisin, bukan peringkat muwahhidin, bukan peringkat muhibbin, bukan. Dia ada peringkat-peringkat dia pula. Ni kena termolek ni. Lepas tu kena kemas syariat. Jangan duduk lorak-lorak lagi ngajuk tinggi-tinggi. Syariat ada ke mana hala. Akhir tadilah lupa ke Tuhan, kafir. Lupa ke Tuhan, dosa yang amat besar. Tak ada. Syariat tak ada tu. Orang sampai maqam tu. Mereka lupa kepada Allah sesaat, dosa yang amat besar, mereka bertaubat dengan Allah. Sebab mereka tidak ada dosa. Aulia illah dipanggil mahfuz. Maksum hanya Rasul. Mahfuz ni aulia illah, yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang bezanya maksum wajib ismah Rasul. Akal tak terima sama sekali Rasul berlaku perkara dilarang. Itu maksum. Sebab ismah, kita jarang sebut ismah. Kita sebut amanah. Al-amanatu, sifat Rasul kan, al-amanatu. Dia semua kitab disebut al-ismatu, terpelihara. Rasul maksum, orang yang terpelihara. Ni wajib pada akal, Rasul pasti maksum. Adapun mahfuz terpelihara, Allah Ta'ala jaga awliya illah, mana akal boleh terima kalau berlaku sebaliknya. Sebab pernah berlaku zaman-zaman terdahulu, awliya illah akhirnya mati kufur. Itu pernah berlaku sebab mahfuz harus pada akal, berlaku sebaliknya. Lain, tak sama dengan maksum.
Tapi aulia dipelihara oleh Allah. Aulia ni man wali Allah, mereka yang diperintah dikawal oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dosa yang berlaku pada mereka. Dosa mereka adalah lupa kepada Allah walaupun hanya sesaat. Itu cerita bab hukum hakikah yang dicampur bab syariat. Saya baru ni ada tengok dalam tajuk pemantapan akidah. Tajuk akidah, tajuk syariat, pemantapan akidah. Kita tidak rasa itu semua datang dari Allah. Syirik, kafir, sebab tak rasa, tidak hadir di hati. Apa yang berlaku tu semuanya datang daripada Allah. Maka tak rasa, tak hadir, tak ingat ni syirik, kafir. Dia buat contohlah, kita bawa kereta, masa jalan lurus kita bawa tu selesa lah, sebab jalan lurus. Kalau jalan bengkang-bengkok, kita pun akan jadi kena jaga-jagalah, sebab jalan tu bengkang-bengkok. Jadi sekarang ni pada masa selesa tu, mari daripada mana tu? Allah yang buat ke kerana jalan lurus yang buat? Jalan lurus yang buat syirik kepada Allah. Subhanallah, subhanallah, sedap selesa ni jalan lurus macam highway ni Allah buat, bukan kerana jalan lurus yang buat. Subhanallah, Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Sebab apa ni highway sedap kan? Lupa je, tak rasa selesa tu datang dari Allah. Syirik, kafir. Allah kata, tajuk pemantapan akidah. Pakai kereta Mercedes, pakai kereta kacil. Bila pakai kereta Mercedes ni, laju mana pun sedap berasa, tak rasa apa. Bukan ni? Kalau pakai kacil 100 tu kira kocok dah. Jadi masa buat Mercedes sedap tu, mari mana rasa sedap? Allah buat ke Mercedes buat? Mercedes buat syirik, kufur, maka kena subhanallah, subhanallah, Allah ni Allah yang lebih sedap bukan Mercedes. Ai kata. Dia contoh laginya, orang memasak, alat yang paling utama, bahan yang paling utama adalah garam. Garam, alat ni bahan yang paling utama. Kira orang puan, kalau garam tak ada, boleh tak beli garam esok kita masak tanpa garam hari ni, boleh? Tak apa dah. Tak boleh. Tak ada garam, kena tutup dapur dulu pergi kedai. Dia gitu. Betul lah dia kata. Garam bahan utama. Bila bubuh bahan ni kena dengan sukatan, rasanya sedap, ingat tak? Rasa tak? Ini semua Allah yang buat sedap. Tak ingat, syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rosoknya agama kalau dicampur antara cerita bab syariat dengan cerita bab maqam, bab hakikah. Syirik kafir, syirik kafir. Tak ada orang Islam, tak ada orang beriman lah jawapan dia. Jadi kalau makrifah kita pengelola agama ni, memang hati orang awam, hati yang lalai. Tak ada kesalahan dari segi hukum, tapi comel kau orang lalai ni. Oh lalai comel kat mana? Apabila hati kita lalai dengan Allah, maka syaitan pun tak ada lah celah lalu lah, goda lalu lah. Yang kita tengok benda-benda dilarang, kenapa? Kerana lalai. Yang kita dengar perkataan-perkataan yang dilarang, kenapa? Kerana kita lalai. Yang kita duk ngumpat kata Quran, kenapa? Kerana kita lalai. Comel apa orang lalai ni? Mudah ditipu oleh syaitan. Tapi semata-mata lalai, lupa kepada Allah, syariat tidak ambil salah. Yang pentingnya kita ingat akan hukum hakam. Sampai saat ni masuk waktu kita wajib solat, jaga. Tu kewajipan kita ni. Kita nak tengok gapa-gapa, kita kena ingat pada hukum hakam. Tengok ni boleh ke tak? Tak boleh, jangan. Itu ingatan yang wajib. Nak dengar sedap punya cerita perkataan di cerita tu perkataan hak baik-baik ke tidak? Hak tak baik tu ngumpat kat orang, duk fitnah orang, jangan dapat dengar. Atau apa? Ingatan yang wajib kepada kita, ingat akan hukum hakam, batasan-batasan syarak. Hak tu kewajipan kita ni. Ingat hukum hakam, ingat batasan syarak. Dipanggil kita ingat kepada Allah dah. Walaupun sebenarnya seumpama tu bukan ingat kepada Allah. Ingat pada tugas-tugas kerja je. Kenapa? Kerana kita nak dapat upah. Upah pahala dengan balasan syurga. Tapi itu kedudukan syariat. Jadi kalau sebut kata arif billah ni awliya illah, no ma'rifah peringkat khasah, peringkat awliya. Sampai tahap ni, sampai maqam fana,
Maqam fanaul fana, maqam baqa. Sebab sebagaimana maqam syariat, dia ada kedudukan yang berbeza. Maqam tariqah pun sama, dia ada kedudukan yang berbeza. Maqam hakikah pun dia tak sama. Antara maqam wahdatul af'al, wahdatul asma, wahdatul sifat, wahdatul zat, itu maqam tu tak sama. Antara mereka yang duduk peringkat aulia sendiri. Tapi kok mana pun syariat kena kemak. Tak ada syariat, tak ada apa-apa pun. Tanpa ada usul, diharamkan wusul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa ada asas agama, tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mustahil sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana mungkin tanpa syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam berjaya sampai kepada Allah? Di mana wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nabi sebagai utusan Allah, kita tak perlu pun Nabi, kita direct sampai kepada Allah. Tanpa syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mustahil sama sekali. Lepas tu macam mana pula orang yang dijazbahkan, ianya ditarik oleh Allah, majzub dipanggil. Biasa dengar tak? Kadang-kadang ada nama al-majzub di ujung. Tak je buka dalam YouTube ada di belakang tu al-majzub. Apa dia al-majzub? Orang yang dia duduk maqam jazbah, Allah Taala tarik dia tanpa ada perjalanan, tanpa ada dia bukan di kalangan murid salib, bukan, Tuhan tarik dia sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa perjalanan. Itu panggil majzub. Dia begini je sebenarnya. Dia bab ilmu. Saya biasa sebut semua-semua bab ilmu ni. Bab ilmu kita tidak perlu belajar. Saya sebut semua dah. Bab ilmu kita tak perlu belajar. Sebab kita diajar oleh ibu bapa kita secukup-cukupnya ilmu syariat sebelum kita umur 15. Kita tak perlu belajar. Betul tak? Sama ada kita nak ke tak mahu, kita akan diajar oleh mak ayah kita mula daripada umur 7 tahun sampai umur 15 tahun. Dua guru, ibu dan bapa. Dua guru yang akan ajar kita. Bila ni? Pada masa kita suci, bersih, putih lepuk, ketika kita belum balik. Bila kita masuk umur balik, ilmu agama kita cukup dah. Kita hanya perlu beramal saja. Lepas dah umur 15 tu, kita nak tupu ilmu dunia setinggi mana pun, pergilah nak tinggi mana pun. Ilmu agama sudah lengkap. Ilmu pegangan fardu ainnya cukup, ilmu fiqh fardu ainnya cukup, ilmu tasawuf fardu ainnya cukup, yang diajar oleh ibu bapa kita sendiri. Yang mana ibu bapa kita pun macam kita juga, asal dia belum balik, mak bapak dia ajar dia. Tok nenek kita yang ajar mak ayah kita. Itulah nenek didikan hak sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila balik tak perlu belajar. Yang kita nak belajar lepas balik untuk mendalami ilmu agama, hak fardu kifayah. Itu saja. Ada. Kita dapat dah didikan seumpama tu. Jadi apabila kita balik dapat ilmu secukupnya, kita pun jaga amalan kita. Kewajipan kita jaga, hubungan kita manusia kita jaga, dosa anak Adam kita tidak lakukan. Sama ada maruh anak Adam kita tak kosek, harta benda anak Adam kita tak kosek. Anak Adam dia agak sukar kalau kita langgar hukum. Nak bertaubatnya sukar, maka kita jaga hukum hakam. Sebab apa? Sudah diajar ilmu fardhu ain kepada kita. Hak mata kita untuk apa, telinga kita untuk apa, lidah kita untuk apa. Apa dosa dengan anak Adam contohnya, sudah diajar sebelum umur 15. Dalam keadaan steady, tak ada amalan biasa, tak ada amalan lah. Hak amalan wajib ada kira tu. Semayang, puasa tu hak tetap dah ada kira. Dalam keadaan seumpama tu, tanpa ada amal sunat, tanpa ada zikir tidak ada, tiba Allah Ta'ala tarik dia naik maqam aulia. Itu jazbah dia panggil. Tapi kalau syariat pun tak ada kiraan. Tak ada. Tapi ilmu akidah pun tak ada kiraan. Siapa yang tarik tu, faham sendirilah. Sebab
perkiraan dalam bab syariat, dalam bab perkara-perkara wajib, dia sebenarnya tidak ada dalam penekanan. Yang penekanan adalah kepada amal-amal sunat. Amal wajib itu tetap dah kepada siapa sekalipun. Amal je lah. Ilmu telah diajar sebelum kita umur 15. Tapi kalau kita balik dalam keadaan tidak dapat ilmu yang secukupnya, maka kewajipan yang pertama-tama naik atas kita bila kita umur balik adalah belajar. Fardu ain. Kewajipan ijma' ulama'. Kita tak belajar sendiri, setiap saat malaikat akan catat dosa besar kepada kita mula daripada umur kita 15. Tiba-tiba kita main keinsafan, bertaubatnya tidak daripada dosa besar, tidak belajar, kita buat amal-amal sendiri. Tak ada. Yang pertama, kita kena bertaubat daripada dosa besar kerana tidak belajar ilmu fardu ain. Mana rukun taubatnya? Belajarlah. Meninggalkan maksiat, jahil fardu ain, kita belajar. Sekarang kita bulat di hati, tak akan tinggal dah belajar fardu ain, dan kita akan belajar fardu ain sampai beres. Itu rukun taubat. Dosa besar kita meninggalkan belajar fardu ain mula daripada umur kita balik. Tiba-tiba tak ada tu. Mana kekal dengan dosa besar jahil fardu ain, dia wa amal. Itu tak ada kiraan. Lepas tu dia kata ditarik oleh Allah. Cerita dengar saja sudahlah. Dia tak boleh nak bangkang-bangkang, dia marah. Dengar saja je. Lepas tu kata bab belajar fardu ain ilmu budak-budak. Kalau kata ilmu budak-budak, betul. Ilmu sebelum umur 15. Bukan ilmu orang tua tu, ilmu budak-budak. Diajar kepada kita sebelum kita balik, bukan kita yang belajar. Itu kewajipan pada ibu bapa kita. Umur 10 tahun tak mau belajar juga, mak bapak kita kena piak, kena pukul. Ilmu fardu ain ni bukan ilmu ngaji Quran. Ni kalau kita jadi ibu bapa tak kenal ilmu agama, anak-anak kita semuanya dapat ilmu agama yang secukupnya. Ilmu apa? Ilmu baca Quran khatam. Ilmu akidahnya mana? Akidah Quran ajar ke tak? Ilmu fiqhnya mana? Ilmu tasawufnya mana? Kita ajar ilmu baca Quran. Kita jadi ibu bapa yang tak kenal pun ilmu agama, hak wajib fardu ain kepada kita ajar. Macam mana kalau ibu bapa seumpama tu tak kenal, dia ingat ke ilmu agama secukupnya, khatam Quran pada masa kalau rendah lagi. Memanglah Quran ni pun masa budak-budak lah kita ajar, tapi hak dia besar daripada tu ada akidah Quran, akidah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hak syariat fiqh Quran dah hadis Nabi, hak syariat tasawuf Quran dah hadis Nabi. Hak tu hak paling besar. Tak pandai kita mak ayah nak ajar, tak usah jadi mak ayah lah dulu sementara. Dah terjadi dah mak ayah, kena sama-sama belajar lah. Jadi mak ayah dah. Bertaubat dengan Allah, kita belajar. Patah anak-anak macam ni, dia besar dah, nasihat je lah anak orang negeri dah kita. Kita bertaubat dengan Allah sebab kita tidak menunaikan tanggungjawab dengan sempurna. Sebab itulah kalau kita ibu bapa ajak mufadhal secukupnya pada anak-anak, dia balik tak ada using dah. Dia takkan terpengaruh dah dengan mana-mana ajakan. Hak ni kata kamilah ni sunnah yang sebenar, kamilah agama yang sebenar. Kita dah using dah. Sebab apa? Dia dapat ada ilmu yang secukupnya. Ni kadang-kadang bila anak kita duduk jauh sikit, duduk jauh, duduk Kuala Lumpur ke apa, kadang-kadang anak kita balik, dia ada ikut satu grup dakwah, dia kata grup hala ke agama lah. Mak ayah pun pusing, betul ke doa dia ikut ni? Pasal nampak lain macam je anak dia ni. Kenapa kita nak usik? Kalau kita sudah beri ilmu agama secukupnya, dia sudah pandai nilai mana agama yang sebenar, sebab kita sudah beri ilmu fardu ain secukupnya sebelum dia umur 15. Kalau kita beri ilmu secukup, tak payah using lah. Tapi kadang-kadang kosong ilmu agama, mai keisafan di tengah jalan, hak ni ikut ni, hak ni ikut ni, hak ni ikut ni, masing-masing mengaku sebenar. Puncanya apa? Punca tidak dapat didikan agama yang secukupnya, dengan tauhidnya, dengan fiqhnya, dengan tasawufnya. Makna kita ni bab syariat pun, tapi korang kita tahu jugalah orang-orang yang ada maqam insya-Allah Taala, maqam aulianya macam mana,
Maqam salihinnya macam mana. Maqam soleh ada setinggi-tinggi maqam syariat. Nak kedudukan maqam soleh tu setara mana. Tahu orang yang lebih Allah Ta'ala ni, kurang-kurang kita daklah cepat sangat. Baik sikit kita berasa riak, wujud takabur dah. Kita baik sikit, alhamdulillah, semua tu susunan Allah. Lepas tu nak berasa lebih tu kita pandang kepada orang yang hampir dengan Allah, dekat muqarrabin, arif billah, orang setara mana ni. Sa'ah demi sa'ah hati bersama dengan Allah, walaupun zahir bersama dengan makhluk sekalipun. Macam orang lain, dia duduk maqam kainun bainun, dia panggil. Mana zahir bersama dengan makhluk, bercampur gaul dengan makhluk, bercakap dengan makhluk, tapi hati hanya bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatinya bercakap dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi hendak sebenar ni, bukan hendak cerita, aku nampak je cakap dengan mu ni, aku cakap dengan Allah. Senyum sudah lah. Dah. Nampak je cakap dengan kamu ni, bukan saya cakap dengan Allah. Ni dakwa gitu tak usah duk kata apalah. Kalau cakap sikit dia bagus telinga lalu dah. Dia kadang-kadang adalah orang-orang hak jenis dia belau merah telinga. Dia mu kata makom takkan merah telinga dah, aku orang biasa tak merah ke telinga, dia kata. Senyap kawan tu. Dia balau dia macam provoke sikitlah. Merah telinga kawan tu. Merah dah telinga. Maksud syaitan dah tu. Mu kata ada makom. Syaitan cepat masuk. Aku tak ada makom pun merah telinga tak merah, senyum lagi. Ada apa gitu je. Gitu je. Kita kok mana pun, kalau hak lepas hak kesilapan, kita bertaubat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita cerita bab syariat. Cerita bab syariat. Kita cerita bab tinggi-tinggi ni, yalah. Hak cadangan hari tu insya-Allah lepas Isyak saya akan baca juga kitab hikam tu. Tapi tengoklah. Tunggu dulu. Tengok lega dulu, kita bacalah. Ambil ilmu, mengenal diri kita yang sebenarnya, kedudukan macam mana. Bukan kita mengaji kita hikam, kita tak tinggi ni, kita nak bubuh kita. Itu cerita kedudukan, cerita pelan, thariqah, perjalanan untuk sampai kedudukan. Tapi kalau kita syariat pun dalam keadaan baru tengah baiki, kita tahulah kedudukan kita seumpama tu. Tapi kedudukan syariah yang Tuhan letak kita dalam tengah duduk baiki, alhamdulillah. Yang mana apa yang berlaku semuanya bahagian susunan daripada Allah. Kita terima, kita reda. Jangan lupa soal kerjaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapalah aku duduk makam syariat tak lepas-lepas ni. Bila nak naik makam, orang panggil apa tu? Orang yang nak atur kerjaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sekeji-keji adab, sejahat-jahat adab kita dengan Allah. Sebab tu kadang-kadang syariat je, itulah orang paling jahat sekali adab dengan Allah. Syariat je, syariat tu hak siapa? Hak Allah Ta'ala. Dari duduk makam tu siapa bubuh? Allah Ta'ala. Dan mana pandai-pandai je tu mau mana? Ini kadang-kadang konong-konong dia ni. Oh syariat tak habis-habis, kita makam tinggi, senyum sudahlah. Gitu je. Kita kena tahu jugalah apa-apa yang berlaku dalam masyarakat kita. Contoh tadi itulah, lupa syirik, tak rasa syirik, tak hati-hati syirik. Itu cerita bab maqam awliya. Kita cerita bab pegangan saja, untuk berpegang akidah yang sebenar. Ni ada bawakan, saya ajar tauhid, saya tidak akan asingkan dengan tasawuf. Saya ajar tauhid sampai peringkat melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tauhid apa yang kamu nak ajar sampai peringkat melihat Allah? Maqam musyahadah ni maqam awliya. Ni awal-awal lagi bukan ni. Kalau bawakan semua kita duduk ngaji. Mana dia cerita secara terbuka. Saya ajar tauhid, saya tidak akan asingkan dengan tasawuf. Bukan tasawuf fadha'in, tasawuf haqiqah. Saya akan ajar tauhid sampai peringkat boleh melihat Allah. Itu cerita bab lain. Ajar tauhid untuk mengesahkan iman, untuk ada makrifatullah permulaan agama. Lepas tu nak sampai melihat Allah maqam musyahadah. Tu cerita lain. Nak ajar tauhid sampai peringkat kita tidak ada dah aku, tidak ada apa-apa dah. Itu maqam fana, tu maqam awliya. Tak nak beza antara pegangan i'tiqadiyun dengan maqam musyahadah, maqam syuhudiyun. Tak boleh beza situ.
dia tak boleh mengajar ilmu tauhid pegangan. Sebab apa? Dia bukan ahli dalam ilmu tauhid pegangan. Kita belajar, kita berdosa awal lagi. Dan dia pun bukan ahli dalam ilmu haqiqah, sebab dia campur aduk dengan syariat. Itu bukan. Bahkan kalau kita mengaji tauhid dengan orang seumpama tu, hukumnya adalah haram. Yang kita baca dalam kitab kita kan, haram belajar ilmu usuluddin dengan guru yang tidak berguru dan tidak mahir. Tadi nak beza antara pegangannya di mana, kemudian syuhud maqam musyahadahnya di mana. Hak makrifah amah, makrifah syariatnya hak mana? Ni arif billah ni, makrifah khassah, makrifah aulianya di mana. Antara dua ni syaitan. Baina may yastadillu bihi wa may yastadillu alaihi. Itu kata dalam kitab hikam sendiri. Jauh perbezaan antara orang yang mengenal Allah dengan Allah, itu maqam aulia. Dengan kita syariat mengenal Allah berdalilkan ada makhluk, ada langit, ada bumi. Sebab apa? Sebab kita tidak musyahadah akan Allah Subhanahu wa taala. Macam mana kita nak berdalilkan Allah dengan Allah sendiri, sebab kita tidak sampai maqam ahlul kashfi, dia panggil, bukan maqam aulia. Mana jauh perbezaan. Tak boleh campur antara dua ni. Kalau sebut kata makrifah dalam pembicaraan aktiqah, makrifah syariat. Kalau jumpa makrifah dalam kitab hakikah, makrifah aulia. Ada kena tak molek. Mana? Pukul 9 lebih dah. Ngaji wali malam ni dah. Jangan kata kita tak jalan ni. Banyak hari kita baca ni, Ustaz 76 ni. Berapa hari? Suku muka surat ke tak? Bila nak sapa Ustaz 76 ni? Oh, malam ni sapa Ustaz 76. Tulis tarikh situ, tengok berapa tahun pula sapa situ sungguh. Insya-Allah. Insya-Allah kalau mau panjang. Lepas tu kata kita hikam tu, insya-Allah lah kita ambil keberkatan kita, biar kita tahulah perjalanan tu macam mana. Kalau kita dengar perjalanan hakikah, kita faham ini perjalanan mereka, kedudukan mereka. Mana kita insaf diri dalam makam kita, makam syariat, hati lalai dengan Allah Subhanahu wa taala, banyak melakukan kesalahan dengan Allah Subhanahu wa taala, taubat pun tidak. Lepas tu kita nak cerita tu jauhnya kita. Kadang-kadang bukan taubatnya tidak, terkadang kesalahan pun kita tak tahu belaka lagi. Kadang-kadang berdosa, baru tahu berdosa. Lepas tu selama ni taubatnya tidak adalah, sebab berdosa pun kita tak tahu pun berdosa. Kalau bab akidah pun tak tahu juga. Oh, akidah tu salah. Tu tak ada benda lah tu. Kalau bab akidah tak ada benda lah. Sebab itulah kita ilmu pertama-tama kita kena ajar anak kita, ajar akidah. Tu kemah molek tu. Ilmu pertama-tama nak ajar anak kita ada ilmu akidah. Kita kalau main keinsafan kemudian baru nak belajar, ilmu pertama yang kita nak kena belajar ilmu akidah, untuk memastikan bahawa pegangan kita pegangan yang sebenar. Waktu mula-mula. Kalau tak ada waktu, tak ada lah. Tak ada pembicaraan. Walaupun semayang puasa rajin sekalipun. Ini kena termolek lah. Kena terutama sekali dalam bab pegangan. Fitnah akhir zaman adalah fitnah pegangan. Orang semayang, alhamdulillah. Orang puasa, alhamdulillah. Kalau tu negeri kita ni lah, main puasa tertikir, okey lah. Kita orang Terengganu ni, orang Terengganu Kelantan ni okey lah bab semayang, kita kata alhamdulillah. Tapi kalau tanya bab akidah, itu fitnah besar akhir zaman, bab akidah. Kalau kita nak tekan bab syariat kita adalah bab pegangan. Kesalahan kita bertaubat dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ada di kita sekarang, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu semua susunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mula balik insya-Allah minggu depan tempat yang samalah. Dan namanya Muhammad anak Yusuf As-Sanusi Al-Hasani. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma aqdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.